Pokok. Ini pokok ni di atas lantai je. Pokok ni di atas lantai. Maksudnya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini merupakan 14 Oktober 2021 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1443 Hijrah. Masya-Allah. Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-67. Siri yang ke-67 insya-Allah, alhamdulillah. Apa khabar semua muslimin muslimat, tuan-puan dimati Allah sekalian? Anda hadir daripada mana? Mungkin boleh sebutkan, saya tanya apa khabar, dan tuan-puan mungkin boleh nyatakan hadir daripada mana. Subhanallah, lama tak menyapa ni. Ya, ramai yang seronok dapat jumpa kawan-kawan dalam ni kan, dan saya pasti ada di kalangan kalian ni dah sama-sama berkawan. Ayu Ruhidah ada, Hamidah, Marisa, Aminah NM, Masya-Allah, Nora Zailin, Jemajuddin, Roza Sarawak, subhanallah, Hafiza, Ida Ismail, Masya-Allah. Lagi? Ya, baik, saya pun baik. Masya Allah, Nora Syikin, Nazrah Subari, Leha Yusof, Yus 32, Afiq Asma, Salihan Jua, Anita, subhanallah. Singapura, Noli, Dewi Syamin, Baizura Yusof, Nalikha Gomen. Masya Allah. Terima kasih. Awal-awal lagi dah bagi star. Terima kasih sangat yang selalu support dengan memberi star. Sebenarnya star ini adalah satu bentuk infak sumbangan tuan-puan dan mata Allah sekalian. Nana Jana ada bagi star, Januari Rose. Mudah-mudahan star ini menjadi saksi di mahsyar kelak. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sadaqatun junnah. Sedekah itu sadaqatun burhanun. Sedekah adalah satu bukti. Satu bukti yang akan menjadi saksi di mahsyar kelak. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Setiap star tu insya-Allah kami akan manfaatkan, bukan untuk peribadi saya tapi untuk gerak kerja dakwah, kerja amal. Dengan kelangsungan melalui itu kami manfaatkan, alhamdulillah, boleh menampung kos operasi dan juga bayaran gaji staf, begitulah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Okey, terima kasih Muhammad Ikhwan ada dan sebagainya. Okey, insya-Allah boleh tak Ustaz ambil tu? Ada orang datang ni, ada orang datang, bukan orang ya, ada satu makhluk Allah yang datang. Kita tengok lagi, terima kasih. Oh, dari Turki, ada yang daripada Turki, masya-Allah. Ada daripada Terengganu, sini. Ya, letak. Okey, Momo. Subhanallah. No. Orang tengok live. Assalamualaikum. Masya Allah. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan dengan Al-Fatihah, kemudian 10 ayat awal, 10 ayat akhir Al-Kahfi. Kemudian kita akan terus membaca Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baca 10 ayat awal, 10 ayat Al-Kahfi. Masya Allah, subhanallah, sebagai satu ikhtiar kita melindungi diri daripada fitnah Dajjal, dan bukan fitnah Dajjal yang utama saja. Mudah-mudahan fitnah Dajjal yang kecil-kecil, kuncu-kuncu ataupun Dajjal-Dajjal. Sebenarnya Dajjal ni kan maksud dia pendusta, penipu. Di zaman Rasulullah ada seorang lelaki yang mengaku menjadi Nabi, Musailamah Al-Kazzab, Musailamah yang penipu. Jadi begitulah juga tuan-puan sekalian, Dajjal ni antara maksudnya adalah Al-Kazzab, iaitu penipu yang akan menipu daya manusia. Dan hari ini tipu daya terhadap kita terlalu banyak. Sebab itu kita sebut sebelum Dajjal sebenar keluar, Dajjal-Dajjal kecil dah ada dah. Mereka menantikan Dajjal yang sebenar bermata satu tu. Jadi tuan-puan sekalian, antara ikhtiar kita, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membacanya, kan, yang beramal dengan 10 ayat, 10 awal ayat surah Al-Kahfi, maka dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Jadikan amalan harian, so kawan-kawannya bacalah sekali sehari. Bukan kita saja, minta anak cucu kita juga. Okey, insya-Allah kita baca ya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Okay, dan kita baca terus 10 ayat akhir Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Nabi SAW bersabda, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, inna lillahi, sesungguhnya di sisi Allah, tis'atun wa tis'ina isman, 99 nama. Sesungguhnya di sisi Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahid, 100 kecuali satu. Man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya, yang membacanya, yang beramal dengannya, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk syurga. Subhanallah. Jadi sama-sama ya baca Asmaul Husna. Setiap pagi kalau anda ikuti kuliah kita, anda akan secara tak langsung membacakan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qaharul Wahhabur Razzaq Al-Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basirul Hakamul Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhir Al-Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawwabul Muntakimul Afur Ra'uf Al-Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram Al-Muqsidul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani'ud Dar An-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisul Rashidul Saburul Ladzi Laysa Kamislihi Syai'un wa huwa Sami'ul Basir Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada
كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. InsyaAllah akhirnya kita sampai kepada bab yang keempat, iaitu tajuk bab kebenaran. Tuan-puan, hari ini siri Riyadhus Salihin yang ke-67, 64, 65, betul, yang ke-67. Mungkin dah 3 bulan ataupun 4 bulan ya. Mungkin ada yang baru sertai pada pagi ini. Kita sebenarnya menggunakan kitab Riyadhus Salihin, Taman Orang Soleh, yang disusun, yang dituliskan oleh Imam Nawawi, menghimpunkan, Masya Allah, tuan-puan sekalian, hadis-hadis yang sahih. Hanya sebahagian kecil saja hadis hasan. Tidak ada hadis dhaif, tuan-puan sekalian. Kemudian ada dimasukkan juga ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tajuk. Jadi kita dah pun bab yang pertama iaitu berkenaan dengan ikhlas. Bab yang kedua taubat. Bab yang ketiga sabar, baru saja habis semalam, Alhamdulillah. Bab yang paling panjang sabar, tuan-puan sekalian, kerana kandungan hadis juga sangat banyak sehingga 29 hadis bab sabar saja. Bayangkan ya, 30 hadis bab sabar saja. Jadi bab ikhlas dan juga bab ikhlas dan juga bab taubat. Kalau 29 ini saja hadis ke-53, begitulah, masih lebih pada separuh bab sabar saja. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan mulakan bab baru. Masya-Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bab sifat benar. Masya-Allah, tuan-puan sekalian, kita perlu ada ikhlas, kita perlu sentiasa bertaubat, kita perlu sentiasa sabar, kemudian kita sentiasa perlu dalam keadaan yang benar. Jadi insya-Allah bab yang seterusnya kita akan mengupas dan memahami, adakah kita sebenarnya di pihak yang benar? Adakah kita sebenarnya di jalan yang benar? Adakah kita benar-benar mencintai Allah? Adakah kita berada di kalangan orang-orang yang benar? Kan kita tahu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diberi gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Anaknya Asma binti Abu Bakar diberi gelaran Asma As-Siddiqah, Aisyah As-Siddiqah. Maksudnya anak-anak mereka juga dapat gelaran yang sentiasa benar. Tuan-puan di mata Allah sekalian, mungkinnya apa yang kita keluar daripada lidah, apa yang kita cakap daripada lidah, tidak menggambarkan hati kita. Apa yang kita cakap tidak selurus hati kita. Tuan-puan di mata Allah sekalian, Sayyidina Ali pernah menyebutkan, sekiranya kamu membelah dadaku, maka apa yang terkandung di dalam hatiku sama dengan apa yang aku sebut, apa yang aku katakan pada lidahku. Tuan-puan sekalian, mungkin ada ketikanya kita sebut tak penat, tapi dalam hati aku penat ni tau. Saya okey, tapi dalam hati bukan betul-betul okey. Saya maafkan orang tersebut, tapi dalam hati tidak betul-betul memaafkan. Masya Allah. Tak apa, saya ikhlas memberi. Dalam hati mungkin ada mengharapkan penghargaan, mengharapkan balasan dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Mungkin pada lidah kita cakap perkataan yang baik dan sebagainya. Jadi tuan-puan sekalian, bukan senang nak meluruskan apa yang lidah sebut dengan hati. Subhanallah, insya-Allah inilah bab yang sangat penting sebenarnya dan susunan oleh Imam Nawawi ini untuk kita menjadi orang soleh. Sebab itu diberi nama kitab ini Riyadhus Salihin, Taman Orang Soleh. Okey, kita akan mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan beradalah bersama orang-orang yang bersifat benar. Orang yang bersifat benar, Masya Allah. Kita harus menghayati dan menyelami apa yang dimaksudkan. Kita perlu ada sifat mahmudah. Sifat mahmudah yang pertama yang kita dah belajar, ikhlas. Sifat mahmudah, tuan-puan sekalian, maksud mahmudah adalah sifat yang terpuji. Allah ya Hamid, Allah yang maha terpuji. Muhammad yang terpuji, maksud Muhammad. Jadi mahmudah, sifat-sifat mahmudah juga yang terpuji. Jadi sifat-sifat yang terpuji ini, siapa yang akan memujinya? Allah yang akan memuji. Siapa yang ada sifat
sifat yang terpuji. Nanti saya tulis, tapi sekarang ni kita nak baca dulu. Okey, kita teruslah ya. Encik Suami, kita terus pergi ke whiteboard. InsyaAllah kita terus menulis. Seronok sebenarnya anda cari buku tulis ya, nota. Nota apa-apalah kan. Kalau tak ada buku nota, ambil pinjam buku anak kalau anak tak guna. Ataupun guna A4 ke, buat catatan sikit. InsyaAllah. Okey, jom. Macam mana? Tak payah pusing lagi. Alih je dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, muslimi muslimat, moga dijauhkan daripada perasaan riya, takabur, ujub dan sebagainya. InsyaAllah. Siapa yang berjuang dengan paksaan tersebut, maka insyaAllah dia benar-benar dalam proses untuk ni. Okey, Ustaz, saya rasa kita boleh terus tukar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang belajar pengajian kitab Riyadhus Salihin. Ini kuliah berkitab tuan-puan sekalian. Siapa yang nak beli kitab Riyadhus Salihin, anda boleh PM pergi je kat Shopee, kami juga ada kitab Riyadhus Salihin ni tuan-puan sekalian. Ini macam tinggi sangat ke okey je. Kalau okey tak apa Ustaz. Tak apa. Okey, kitab Riyadhus Salihin anda boleh beli dengan tim kami. InsyaAllah ada juga di akaun Shopee galeriuah.com, galeriuah. Tak suka link Shopee, anda boleh WhatsApp ya. Okey. Subhanallah. Ini ada studio di rumah. Alhamdulillah. Okey. Namun ada mungkin yang tertanya, Ustazah Syed guna buku macam buku kecil sebab ia mudah dibawa. Antara buku yang saya rujuk juga sebab syarah dalam buku ni lagi banyak. Perasan tak? Tengok. Dia ada banyak syarah. Lebih banyak syarah dalam buku kecil ni. Dia sebenarnya ada 4 jilid. Dalam buku ni bukan 4 jilid, 5 kot. Mana je lagi? Yang ni kami tak jual, boleh carilah. Saya rasa sebab yang ni saya mudah nak bawa ke mana-mana. Kalau saya travel kan, bila ni okey. Subhanallah. Ada 4 lagi. Jadi gabung, dia jadi macam ni lah tebal dia. Tapi sebab dia dah buat by jilid, dalam ni ada 4 bab, taubat, sabar, sifat benar. Jadi habis sifat benar, saya kena berpindah ke jilid yang kedua. Yang ini Nuzhatul Muttaqin, huraian Riyadhus Salihin. Jadi huraian dalam buku kitab ini dia lebih banyak, siap dengan nota kaki dan sebagainya. Sebenarnya ada lagi lah, saya ada 4 set Riyadhus Salihin. Jadi bila kita nak syarah ni, kita rujuk. Sebab syarah-syarah tu berbeza. Tetapi susunan hadis, jumlah hadis, susunan bab exactly sama, mereka tak ubah. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Hari ini kita tulis sikit pengajian. Saya buat RS saja. Riyadhus Salihin siri berapa Ustaz? Riyadhus Salihin, macam tak sedap je tulis RS. Riyadhus Salihin, pen ni tak sedap. Riyadhus Salihin siri yang ke? Siapa yang tahu siri ke berapa? Memang kena tahu tu. Siri yang ke berapa? Okey, kita tajuk adalah tajuk As-Siddiq.
Kan, tajuk as-siddiq iaitu bersifat benar. Kita perlu ada bersifat benar. Yang ke berapa? 66? Okey, 67. Bersifat benar, tuan-puan sekalian. As-siddiq bersifat benar. Dan muslimin muslimat, insya-Allah ini bab yang keempat ya, bab yang keempat. Bab yang keempat iaitu bab bersifat benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah. Kita akan mula dulu dengan menulis firman Allah. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina. Ya ayyuhallazina amanu. Maksudnya Allah menuntut kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi kalau kita orang yang beriman, ada firman Allah, Allah memulakan dengan ya ayyuhan nas. Tetapi bila Allah menyeru dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita perlu, Encik tolong buka ni. Jadi kita perlu untuk memberikan perhatian sebab kita nak kita tergolong di kalangan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Boleh tuliskan ya tuan-puan sekalian. Salin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Di hari yang ditutup mulut. Afwahihim, mulut mereka akan ditutup. Tangan-tangan mereka akan bercakap. Tangan kita ni akan bercakap depan Allah. Kaki mereka juga akan menjadi saksi, berkata-kata juga dengan Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, seluruh termasuklah. Subhanallah, saya rasa ni tinggi, saya jadi macam mendongak. Encik buat ni je, kembang je. Okey. Gitu. Okey. Dan seluruh apa ni? Okey. Baik, alhamdulillah. Dan ya betul. Kau tak rasa macam mendongak. Dan seluruh kulit, bahkan kulit pun akan bercakap di hadapan Allah kelak dengan apa yang telah kita lakukan. Masya Allah. Jadi bila hari ni kita menulis firman Allah, saling je tuan-puan sekalian, seronok bila kita menulis, buat catatan firman Allah. Kan mungkin sama ni tak pernah tulis ayat Al-Quran, duk tulis WhatsApp tak berhenti, duk tulis update status lama, duduk jari ni duk scroll je banyak, duk tekan. Tetapi esok-esok ada tak jari jemari kita ini jadi saksi dan berkata di hadapan Allah bahawasanya kita menuliskan firman Allah, menuliskan ayat-ayat Al-Quran, menuliskan hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itu kalau kita tengokkan ulama terdahulu malam-malamnya menuliskan kitab, itulah qiyamulai dia. Kan, membaca kitab, menulis kitab. Hadir majlis ilmu, mereka tak akan lepas daripada mencatat. Kalau Imam Syafi'i, kan, umur 15 tahun dah jadi mufti, umur 6 tahun, 7 tahun dah hafaz Al-Quran. Setiap kali hadir majlis ilmu, dalam majlis ilmu Imam Malik contohnya kan, masa hadir awal-awal, orang yang susah, miskin, tak ada kertas, tak ada pen. Apa yang dibuat, Imam Syafi'i tulis guna air liur pada tangan, kalau kering maka dia ingatlah. Maksudnya catatan itu adalah rutin orang soleh. Mencatat itu adalah rutin orang alim. Kita mungkin tak soleh, mungkin tak alim tuan-puan sekalian. Kan, sekurang-kurangnya kita buatlah sikit akhlak tersebut dan dapat pahala. Menulis ni dapat pahala, dapat. Kan, ketika itu jari kita sedang zikrullah. Bukan fikiran saja, bukan diri kita saja, seolahnya jari jemari kita ni sedang zikrullah, sedang mengingati Allah.
Okey, tuan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah. Ini surah At-Taubah. Ada yang kata, Ustazah, tulisan saya tak cantik. Tulisan saya pun bukanlah cantik sangat, tuan-puan sekalian. Tapi Allah tidak melihat sama ada cantik ke tak cantik ke, tak ada masalah. Yang penting kita menulis ikhlas kerana Allah. Okey, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wahai. Ayyuha, wahai sekalian. Wahai sekalian yang. Macam itulah kalau nak berkata wahai sekalian yang, ataupun wahai sekalian amanu, orang beriman. Wahai sekalian orang beriman. Ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu, dan beradalah bersama as-siddiqin, ma'as siddiqin, bersama dengan orang yang benar. Subhanallah. Ini merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bila sebut pasal takwa ni, ada satu definisi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab ramai juga yang tanya, apa itu takwa, Ustaz? Kan? Ada yang pertama, definisi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia sebut, Ustaz, okey tak ni? Dia orang nampak tak? Okey, yang pertama takwa iaitu al-khauf bil jalil. Saya terus ni ya. Al-khauf bil jalil. Yang kedua, al-amalu bit tanzil. Kan kita, bila kita, Allah berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi kita kadang terfikir, apa maksud takwa? Ustaz, Instagram tak nampak rasanya. Kena pusing kan? Nampak? Pusing sikit. Baru jelas. Kalau tak dia tu. Okey. Al-amalu bitanzil. Lepas tu, yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Kemudian yang keempat, al-isti'dadu biyaumir rakhil. Okey. Biyaumi. Mungkin ada yang nak salin kan? Isti'dadu. Ar-ridha bil qalil. Isti'dadu biyaumir rakhil. Al-amalu bit tanzil. Al-khawf bil jalil. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, apa maksud takwa? Takwa ada banyak definisi. Kalau kita tengok, mungkin ada 100 definisi apa itu takwa oleh ulama yang berbeza. Dan di antara definisi takwa yang masyhur daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan ia juga disebut oleh Imam Hasan Al-Basri, iaitu takwa itu adalah yang pertama al-khauf bil jalil, iaitu takut kepada, al-khauf ini maksud dia takut.
Al-khawf bil jalil, bil dengan Allah ya Jalal, Allah ya Jalali wal ikram. Kan bil jalil, al-khawf bil jalil. Apa maksud Allah ya Zal Jalali wal ikram? Ustaz boleh tak ambilkan Al-Quran tu? Mari kita tengok. Apakah maksud al-jalil, ya jalil, kan? Zul Jalali wal ikram. Kan kita ada baca yang antara yang hujung tu. Al-afu ar-rauf malikul mulki zul jalali wal ikram. Okey, al-jalal, zul jalali, al-jalal maksudnya memiliki kebesaran, wal ikram dan kemuliaan. Jadi bila sebut al-khawf bil jalil, kan kita pun fikir Jalil ni siapa pula? Ada orang nama Jalil kan? Ada nama Jalal. Subhanallah. Maksudnya ini adalah salah satu nama Allah Asmaul Husna. Al-khawf bil jalil, takut dengan Allah. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, definisi takut kepada Allah ni pula ada banyak. Takut kepada Allah, takut kepada manusia, kita jauhkan diri daripada manusia tersebut. Takut daripada binatang pun sama. Takut kepada ular, kita lari. Tapi kan tuan-puan sekalian, ramai orang dia tidak tahu dan dia tidak tahu apa yang dia takut. Okey, contoh Sini. Macam mana? Sinilah pula encik suami. Minta maaf. Ini motivasi, sekadar motivasi. Manusia, saya nak kupas pasal takut tu. Okey. Manusia akan, ini ayat biasa ni, siapa-siapa pun boleh tulis, ramai juga yang dah tulis. Manusia akan takut dengan apa yang tidak diketahui. Ini antara ayat yang berkaitan dengan takut yang kita boleh kupas. Boleh buat banyak ayat dengan perkataan takut. Manusia akan takut dengan apa yang tidak diketahui. Okey. Antara yang boleh kita fahami daripada ayat ini, contohan. Tuan-puan takut tak hantu? Siapa yang takut hantu kat sini? Daripada kecil dimomokkan pasal hantu pokok, hantu pontianak, hantu itu, hantu ni. Betul kan? Berapa ramai di kalangan kita yang pernah tengok hantu? Lepas tu tengok ada cerita-cerita pasal hantu, ada orang lukis hantu, betul kan? Lepas tu semakin masa kita kecil, saya pun macam tu, takut ni hantu, jangan tengok. Lalu kat pokok tu jangan tengok. Kan nanti ada hantu duduk kat atas tu, hantu kencing lah, apalah macam-macam lah. Ada hantu gini-gini. Subhanallah. Dan kita tidak tahu hakikat sebenarnya. Lalu kita semakin besar, pengetahuan kita juga dah bertambah pasal hantu. Sebenarnya hantu itu daripada di kalangan jin, syaitan, iblis dan sebagainya. Dan sebenarnya kita tak perlu takut pun kepada hantu, contohnya kan. Dan bagaimana cara nak melawan hantu? Hantu ni bahasa kita lah, kan, ghost. Tapi sebenarnya ia daripada gangguan jin, syaitan dan sebagainya. Roh-roh yang dikatakan wallahu a'lam. Saya pun tak mahir. Tapi bila kita dah tahu, kita rasa macam kita dah kenal bagaimana nak melawannya dan sebagainya. Ada bacaan-bacaan ayat, kan, bagaimana nak pagar rumah, bagaimana sekian-sekian kalau orang yang berniaga. Jadi kita mula kurang rasa takut bila kita mengenal apa yang kita takuti. Ada orang kita kata, beraninya dia dengan ular, sebab dia kenal ular. Dia kenal. Dia dah belajar pasal ular. Ular ni kena pegang sini, jangan pegang sini. Ular ni tak ada bisa. Ular ni pantang dia apa? Jangan lari. Ular ni sekian-sekian. Jadi disebabkan dia tahu banyak pasal ular, dia dah makin hilang ketakutannya kepada ular. Faham ya? Sama juga kita kan. Takutnya nak pergi interview, takutnya. Lagi banyak kita tahu tentang syarikat tersebut. Okey, tak apa, aku buat kajian. Syarikat ni gini-gini, dimulakan daripada ni. Okey, dia punya pengarah dia sekian-sekian. Okey, syarikat ni dia lebih ni. Jadi kita lebih banyak kita tahu tentang sesuatu yang kita takuti, maka ketakutan kita semakin berkurang.
Faham ya? Takut ni. Ada orang, saya takutlah nak pelihara kucing. Tadi ada orang nampak kucing kan. Ustaz boleh ambil ke seekor? Ada orang kata, takutlah nak pelihara kucing, takut kucing cakau, takut kucing berak merata, nanti bau kucing. Lepas tu macam mana tentang kebersihan, nanti bau busuk tahi dia kan, sekian-sekian. Tuan puan sekalian, saya pun pernah macam tu. Rasa macam susahnya lah jaga kucing, bimbangnya lah kan dia pergi kat rumah jiran dan sebagainya. Belum lagi bimbang-bimbang yang lain lah kan. Tapi bila kita dah mula belajar memelihara kucing, kita dah mula belajar dengan trainer, dengan itu banyak mengkaji, kita mula hilang rasa takut digantikan dengan keyakinan. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, kita ramai tak kenal Allah. Kita ramai tak kenal Allah. Sebab itu Al-Qaw Bijalis rasa takut dengan Allah. Dia bukan ketakutan kita kepada makhluk. Takut kita kepada makhluk, tuan-puan sekalian, ada ketakutan yang kita ingin jauhi, ada juga ketakutan yang kita nak hadapi. Macam kita takut dengan SPM kan, kita bukan jauhi SPM, tapi kita semakin dekat-dekat. Maksudnya mendekati, bukan makin menjauhi. Tetapi dengan kita mengenali SPM itu, dan kita buat persiapan untuk SPM dan sebagainya. Masya Allah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, dengan kita mengenal Allah, masuk antara erti takut bukan menjauhkan diri daripada Allah, tapi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebab orang yang jauh dengan Allah, orang yang paling takut. Kan, betul tak? Kita rasa takut dengan Allah. Fatimah, kita rasa takut dengan Allah sebab apa? Kita jauh daripada Allah. Ini subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya Mimi, Momo, ini Momo. Ini jantan ni. Sini. Masya Allah. Kami sebenarnya kan baru juga belajar. Baru-baru jugalah dalam beberapa bulan. Memelihara kucing. Masya Allah. Ini, betina. Rupanya kan, bagaimana binatang ini boleh ditrain. Dan saya tengok sikap anak-anak. Boleh dibentuk dengan rasa tanggungjawab. Bagaimana walaupun kucing ni dalam rumah, tapi rumah tetap tidak berbau. Semua tu ilmu-ilmu tu, saya rasa ilmu yang sangat bagus kita sebagai manusia sama-sama mencintai binatang ataupun makhluk yang dicintai oleh para sahabat Nabi. Dikatakan binatang syurga dan sebagainya. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Dengan itu juga, subhanallah, boleh membentuk sikap disiplin anak. Itulah di antara kebaikan. Sebab mereka ada disiplin dia kan. Nak jaga sekian-sekian, kebersihan. Mereka diajar untuk menguruskan najis. Yang bukan semua anak saya boleh buat. Nak menguruskan najis binatang tu kan, najis kucing kan. Jadi di situ boleh membuang perasaan yang sombong, perasaan ni. Sebab apa? Mungkin kita tak menguruskan najis manusia sebab kita buang najis dalam mangkuk, hilang. Tapi bila dia buang najis di dalam pasir dia dan sebagainya, perlu diuruskan, bau busuk, menahan diri. Mudah-mudahan besok kalau mereka perlu buat kerja-kerja yang kotor, mereka dah terbiasa. Sebab itu dalam membiasakan perkara ini, ia sedang membentuk akhlak-akhlak mahmudah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, apabila kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang tak kenal Allah, maksudnya dia jauh dengan Allah. Jadi ketakutan dia ingin menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati dia cuba menafikan bahawasanya neraka itu tidak benar, syurga itu tidak benar. Saya dah jumpa ramai tuan-puan sekalian, Masya Allah, yang buat aduan kan sama ada ibu ayah ataupun person itu sendiri di kalangan orang muda hari ini. Dia kata, Ustazah, sebenarnya saya berpegang kepada sebenarnya syurga dan neraka itu tidak wujud. Setelah kita mati, sebenarnya kita tak akan dibangkitkan semula. Setelah kita mati, kita akan hilang. Sebagaimana kita daripada tidak ada, kita diwujudkan, begitu juga daripada kita wujud, kita akan ditiadakan semula. Lepas tu, saya kata, habis tu apa dalam akuan ceritakan tentang syurga, tentang neraka? Dia kata sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan itu dalam Al-Quran hanyalah untuk memberikan galakan kita menjadi orang yang baik. Dan memberikan kita ni satu amaran kan, supaya jangan jadi orang yang tidak baik. Macam amaran oleh ibu ayah lah. Kalau kamu buat ni, Umi tak beli ni. Tak bagi makan ke apa ke, tetapi tetap bagi. Macam tu lah. Jadi, dia kata bila saya fikirkan begitu dan sekarang saya jadi orang yang baik, saya dah baik. Maksudnya saya tak buat orang, saya insya-Allah saya orang yang tidak menyakiti, tak menyusahkan orang dan saya buat perkara baik. Jadi saya dah tak perlu solat, dia kata.
tuan-puan sekalian. Pemikiran remaja pelajar universiti hari ini, dia masuk unsur-unsur tu. Dia kata, Ustazah, jadi saya dah tak perlu solat. Kenapa tak perlu solat? Sebab as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia tak baca ayat Quran lah, dia sebut dalam terjemah. Bukankah solat itu tujuannya adalah untuk mencegah melakukan perbuatan keji dan mungkar? Jadi saya tak buat perbuatan keji, saya tak menipu orang, saya tak buat khianat, kan? Jadi saya tak buat perbuatan keji dan mungkar, saya tak buat maksiat, jadi saya dah tak perlu solat. Saya dah tak perlu puasa. Puasa tu untuk mengekang hawa nafsu dan sebagainya. Jadi dia kata ibadah-ibadah dalam Islam itu sebenarnya ibadah untuk membentuk diri menjadi sebagaimana tujuan Nabi, kan? Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu, itu firman Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau akhlak kita sudah baik, Ustazah, kita tak perlu lagi buat. Ibadah itu adalah medium saja untuk membentuk kita akhlak yang baik. Jadi kalau kita dah akhlak yang baik, maka kita tak perlukan lagi ibadah-ibadah tu. Dia macam, dia kata kalau masuk dalam satu universiti, kalau kita ni dah biasa dengan peraturan, walaupun universiti tu tak ada peraturan, kita tetap akan menjaga. Kalau universiti kata tak wajib datang kuliah, tapi kita orang yang jaga, kita tetap pergi. Maksudnya, tuan-puan sekalian, mereka cuba nak menafikan. Sebab mereka nak enjoy. Mereka nak enjoy hidup tanpa ada ikatan. Hidup tak ada satu hukuman. Jadi saya menikmati saja hidup ini. Tapi saya kenal Allah, dia kata. Kalau saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak ada pun sebenarnya balasan yang diceritakan dalam neraka begini. Jadi itu hanyalah amaran supaya Allah nak jadikan kita baik. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, fahaman ini sangat memudahkan urusan hidup. Tak perlu solat, tak perlu tutup aurat, tak perlu puasa, tak perlu buat bayar zakat, tak perlu buat amal-amal soleh tu. Na'udzubillahi min zalik. Yang mana mereka rasakan apa yang mereka buat di dunia ini tak akan dapat apa-apa. Bahawasanya akhirat itu benar-benar tidak wujud. Bila tanya, apa hujah kamu? Apa hujah kamu sebenarnya kamu berkata begini? Dia tanya balik, apa bukti yang Ustazah ada bahawasanya alam barzah itu wujud? Ada bukti tak? Ada bukti tak? Dia kata, cuba Ustazah buka balik kubur orang-orang kafir. Buka, nanti Ustazah tengok berlaku tak yang diceritakan himpitan kubur. Berlaku tak tulang rusuk bila berlaku himpitan kubur tu akan berselisih. Nanti Ustazah akan tengok kedudukan walaupun orang kafir, orang musyrik pun dia kata, walaupun dah lama kan, tinggal tulang saja elok je tersusun. Tak ada terimpit-impit. Tak adalah macam hancur lebur. Itu dah banyak dah saintis kaji, dia kata. Jadi sebenarnya alam barzah yang digambarkan bagi orang musyrik, orang kafir sekian-sekian, kan, orang beriman pula seluas mata memandang, sebenarnya tak berlaku pun. Maksudnya kalau alam barzah pun tidak benar, alam seterusnya pun tidak benar. Kita cuma akan habis macam tu. Sebab itu kita kena enjoy hidup di dunia ni. Enjoy betul-betul sebab dah tak ada dah kehidupan lain. Jadi kalau kita buat salah, kita just betulkan. Okeylah, dia kata, okeylah, kita just betulkan je. Kita just minta ampun. Tapi kalau minta ampun pun kalau kita tak akan dibalas. Dengan confident, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Kita nak ubah balik pemikiran dia. Sebab apa yang terkandung di dalam Al-Quran menceritakan apa yang berlaku akan datang di akhirat adalah perkara ghaib. Sebab itu Allah Nabi Muhammad SAW bila ditanya kan, apa itu iman? Iman itu Nabi jawab 6 kan. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Sebab itu rukun iman yang kelima tu, beriman kepada akhirat itu, kalau kita ni sekarang ada percaya tu, tuan-puan sekalian, alhamdulillah kita terpilih. Bila cerita pasal akhirat, kita risau. Cerita pasal neraka, maksudnya kita percaya. Ada rasa, na'udzubillah. Bila cerita pasal syurga, rasa macam, nak syurga, nak usaha syurga. Bila cerita pasal apa lagi? Maksudnya tuan-puan sekalian, bila cerita pasal telaga Nabi, bayangkan, cerita kita akan jumpa Nabi subhanallah. Maksudnya kita ni tuan-puan sekalian, dalam hati kita ada percaya sesuatu yang kita tak pernah nampak. Percaya sesuatu yang alam ghaib. Dan daripada mana datangnya percaya ni? Kita kan kalau dengan anak,
Dah buat kerja sekolah dah. Mana-mana nak tengok. Bukan tak percaya, nak bukti. Okey, bagus. Dah baca Quran. Dah Umi. Lepas tu kita panggil seorang lagi anak. Betul ke dah baca Quran? Dah, betul. Baru kita percaya. Maksudnya kehidupan di dunia ni kita perlukan pembuktian. Betul kan? Betul ke dah bayar ni? Mana bukti pembayaran? Nak bukti. Kan? Okey, dah terima barang. Okey, saya ambil gambar ya. Yang tukang hantar barang kan biasa ambil gambar sebagai bukti puan bahawasanya saya dah hantar barang ni pada puan. Hidup di dunia semua perlu bukti. Tetapi ada tak bukti semua cerita gambaran akhirat, gambaran syurga, gambaran mahsyar, gambaran alam barzakh yang kita dengar-dengar tu daripada ustazah ada bukti tak? Tak ada bukti tuan-puan sekalian. Tetapi ajaibnya iman kita. Ajaib. Kita percaya sesuatu yang belum pernah dilihat dan tak ada orang yang dah mati, bangkit semua dalam kubur. Betul lah azab kubur tu betul-betul ada lah. Betul lah muka nakir memang datang tanya berapa soalan yang bocor tu lah. Betul lah kan kubur. Tak ada pernah lagi orang dalam kubur keluar balik nak beritahu betul. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu bila kita sebutkan antara nikmat yang paling mahal yang tidak ada tandingan dengan dunia dan isinya, iaitu nikmat iman, iaitu percaya. Sebab itu tuan-puan sekalian, orang bukan Islam kata kita ini bodoh. Orang Islam ni bodoh, dia percaya sesuatu yang tidak ada bukti. Dia percaya sesuatu yang tak logik dengan akal fikiran. Ketika kita dulu percaya, Allah berfirman menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dicabar oleh Bani Israel kan, oleh orang Yahudi, dicabar oleh orang musyrik kan, supaya apa? Kalau kau benar seorang Nabi, kau belah bulan tu. Masya Allah. Nabi meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah ilhamkan Nabi dengan jari telunjuk menunjuk ke arah bulan. Subhanallah. Lalu bulan itu terbelah dua. Kemudian Allah telengkupkan, Allah gabungkan semula. Masya Allah. Tetapi orang musyrik tetap juga tidak beriman. Dia kata ahli sihir. Maksudnya silap mata. Hanya mengamburi mata saja. Bulan bukan betul-betul terbelah. Kita sampai cerita tu pada kita percaya tak? Sebab apa cerita itu ada dalam Al-Quran, akan diceritakan dalam hadis. Jadi kita benar-benar percaya. Tak ragu sikit pun. Dan saya kata orang Islam ni memang bodoh lah. Dia percaya dia punya Nabi, Prophet dia boleh belah bulan. Tapi bila satelit tahun bila saya pun tak ingat lah kan. Boleh carilah. Dah boleh tengok bulan. Mereka pun mengakui benar apa yang orang Islam sebut. Bulan pernah terbelah dua. Ada skar sekeliling bulan. Ada parut sekeliling bulan yang menunjukkan memang betul bulan pernah terbelah dua. Kemudian digabungkan semula. Bila kita cakap, okey kita cerita kisah Nabi Nabi Musa belah laut. Kan? Kita percaya daripada kecil. Saya rasalah saya pun daripada kecil kan. Macam tak logik lah. Tak pernah cakap. Ustaz macam tak logik je. Mana boleh laut dibelah dua. Kan? Tapi bila dengar je cerita. Okey, kisah Nabi Musa. Nabi Musa ni dia ada mukjizat dia. Tongkat dia tu bila baling jadi ular. Mengalahkan ular-ular ahli sihir. Ahli sihir Firaun. Lepas tu ahli sihir Firaun semua masuk Islam. Semua ucap syahadah. Sebab apa? Ahli sihir ada ilmu apa? Dia paling tahu apa itu sihir. Sihir ni benda yang tak berlaku pun. Kan ahli sihir ni dia baling tali, sebenarnya tali tu tak tukar jadi ular. Tetapi iblis syaitan mengaburi mata-mata orang yang sedang melihat itu jadi bergerak jadi ular padahal tak bergerak. Jadi ahli sihir ni dia paling tahu tentang sihir. Jadi bila dia melihat tongkat Nabi Musa AS, bila dilemparkan terus jadi ular yang hidup. Ular betul-betul. Dan mereka tahu ini bukan sihir. Malaikat ini adalah mukjizat. Sihir tak boleh buat macam tu. Tak boleh ubah terus. Dia cuma boleh mengaburi mata saja. Nampak apa yang sepatutnya tak nampak. Dengan bantuan jin, syaitan, iblis. Sebab tu namanya ahli silap mata. Mata kita tersilap lihat saja. Dengan apa? Dengan kepandaian yang dilakukan oleh yang digunakan yang dikerjasama dengan syaitan, iblis dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi mereka terus memeluk Islam, ucap syahadah. Sampai apa? Kalau kita baca dalam Al-Quran diceritakan ahli sihir Fir'aun ni bila diucap syahadah kan bahawasanya Allah itu Tuhan, bukan Fir'aun Tuhan, dan bahawa Nabi Musa ini pesuruh Allah. Apa yang dilakukan? Terus Fir'aun panggil, paksa supaya keluar balik dan mengakui dia adalah Tuhan.
Tetapi bayangkan iman, walaupun baru saja mereka ucap syahadah, iman ahli sihir itu terus terpahat kuat. Apa yang Firaun buat? Memotong anggota badan secara bersilang. Firaun paksa, lalu ahli sihir itu dipotong tangan kanan. Dipotong. Kemudian tak keluar Islam. Padahal baru masuk ni, bukanlah lahir Islam ni. Baru masuk ni, baru ucap syahadah ni, dipotong hidup-hidup. Tak nak juga. Dipotong pula kaki kiri. Bersilang tanpa sekian. Kanan, kiri. Dipotong hidup-hidup. Darah mancuk-mancuk. Dipotong, digergaji. Kemudian tak nak bertahan juga dengan iman bahawasanya Allah itu Tuhan. Kemudian dipotong pula tangan kiri. Dipotong pula kaki kanan. Akhirnya mereka mati. Ahli sihir Firaun itu, beberapa orang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan sekalian, orang dulu nak pertahankan iman, umat terdahulu nak pertahankan iman, itu dia punya cabaran. Kita hari ini tuan-puan sekalian, iman yang Allah beri daripada kecil. Iman itu apa maksud dari segi ringkasnya, iaitu percaya kepada Allah. Percaya hari kiamat. Kita, Masya Allah, sebab itu pelik kita ni. Kita percaya bulat-bulat. Daripada kecil dengar cerita ni, okey, balik cerita pula. Mau tahu tak kisah Nabi Musa kan boleh belah laut? Tak ada kita petikai. Macam tak logik kan? Boleh ke belah laut? Tu apa sekian, hari ini tak ada teknologi pun boleh belah laut. Laut tu yang ada sampai ke dalaman, dasar laut dan sebagainya. Tak ada teknologi. Kalau bolehlah depan sikit, tapi air daripada bawah. Tapi subhanallah, tu apa sekalian, orang bukan Islam kata orang Islam bodoh, boleh percaya benda tak logik. Tapi akhirnya mereka jumpa kan bagaimana laut terbelah di satu sungai mati kan Ustaz kan? Sungai mati, laut mati tu tuan-puan sekalian. Dengan tempat terbelah, dan ada kesan-kesan arkeologi menunjukkan benar laut ini pernah terbelah. Baru mereka terdiam. Sebab itu ramai orientalis, dia cari cerita dalam Al-Quran, dia cari ibadah-ibadah yang umat Islam buat untuk mencari kekurangan, untuk mencari keburukan, untuk menafikan. Akhirnya mereka jumpa kebenaran. Ini tajuk kita, benar ni. Jumpa kebenaran, dan disebabkan kebenaran itulah mereka akhirnya ramai orientalis masuk Islam. Orientalis barat ini yang kita dah sebut orientalis. Saya belajar masa master dulu, buat satu apa ni kita panggil kerja khusus ni. Projek akhir, bukan projek akhir, kerja khusus bahasa Inggeris apa? Assignment. Bunyi hebat sikit. Okey, assignment kan. Ada tajuk tu buat kajian siapakah orientalis. Orientalis ni tuan-puan sekalian, Barat dia memang ada mengumpulkan saintis-saintis daripada pelbagai bidang yang dibayar jumlah yang sangat tinggi, diberikan segala keperluan dia hanya untuk tujuannya untuk mengkaji tentang Islam, keburukan Islam, sampai ibadah solat dia nak cari kekurangan itu, ini dan sebagainya. Saya nak tugasnya itu. Jadi orientalis ni dia terbahagi kepada dua akhirnya. Bila kita buat kajian kan, masa tu kena buat assignment, terbalik pada dua. Ada yang masuk Islam akhirnya orientalis ni, walaupun mereka diugut, bunuh, mereka ni sebab mereka terikat apa semua, ada yang memeluk Islam. Ada yang semakin bertambah kekufuran. Samalah juga seperti Bani Israel dulu, minta bukti-bukti, Nabi Musa bagi bukti kan, minta ini, tetapi mereka tetap tidak beriman kepada Allah dan mereka bertambah-tambah kekufuran. Sebab itu tuan-puan sekalian, iman adalah satu nikmat yang paling utama dalam dunia. Kalau kita miliki semuanya tapi kita tidak beriman kepada Allah, sebenarnya hidup kita hancur. Kita tidak memiliki apa-apa tuan-puan sekalian. Tetapi jika kita tak ada apa-apa, hidup susah apa semua, tapi dalam hati ini ada beriman kepada Allah, kita memiliki dunia dan isi. Sebab apa? Ganjaran orang yang beriman di akhirat, subhanallah, berganda-ganda daripada dunia dan isi. Sebab tu kata kita memiliki. Dengan kita memiliki iman, kita memiliki akhirat. Dengan orang yang tidak memiliki iman, maka dia telah pun kehilangan akhirat. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-puan di mata Allah sekalian, sebenarnya saya nak kaitkan tadi, manusia akan takut dengan apa yang tidak diketahui. Kita tidak kenal Allah, sifat Rahman, Rahim, sifat Al-Jabbar. Kalau saya nak kupas nama Allah Ya Jabbar, sebab tu daripada asal-usulnya kita boleh kenal Allah. Al-Jabbar maksudnya Allah yang maha memaksa. Allah Ya Jabbar, nama pun Jabbar kan, macam gah gitu kan. Ya Jabbar maksudnya Allah yang maha memaksa. Tuan-puan di mata Allah sekalian, tanda Allah sayang kita, Allah paksa kita kembali kepada dia. Kalau bukan melalui jalan nikmat yang menyebabkan kita tak balik kepada Allah, Allah beri melalui jalan ujian. Lalu kita pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan ujian.
Saya nak cerita satu kisah. Ada seorang wanita ni, dalam satu kuliah saya kan, dia hadir. Ni cerita dah 5 tahun 6 tahun lepas kot. Dia kata masa tu gini, saya tengah ceramah ni ceramah berkala. Jadi 2 minggu sekali saya mengajar di satu masjid di sekitar Seremban. Saya tak pernah tengok wanita ni dia pakai selendang. Maksudnya nampak rambut dia pakai selendang. Tuan-puan ya. Kita tahu dia mungkin tak pernah pakai tudung. Jadi dia nak datang majlis ilmu, dia pakailah selendang. Okey, orang semua dah berlalu, tinggallah dia duduk. Dia tunggu saya. Dia nak jumpa sangat. Bila dia datang, dia terus menangis. Dia kata, Ustazah boleh tak jumpa sekejap? Saya kata boleh, InsyaAllah sekejap boleh. Sebab saya nak bekerja pergi kuliah lain pula. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya tidak pernah datang masjid seumur hidup saya. Saya tak pernah datang masjid, Ustazah. Alhamdulillah, apa yang membuatkan puan datang? Dan saya tak pernah hadir majlis ilmu. Inilah kali pertama, Ustazah. Dan saya tidak pernah pakai tudung, Ustazah. Ini kali pertama saya meletakkan kain sebab saya nak datang masjid. Apa yang membuatkan puan datang ke sini? Apa yang membuatkan puan nak duduk dalam majlis ilmu ni? Menangis. Apa yang membuatkan puan ni? Dia kata, Ustazah, Allahu Akbar. Allah uji hidup saya melalui suami. Suami yang saya sayang, yang saya setia, yang saya jaga. Kan suami saya Allah uji dengan curang kan. Akhirnya pergi kepada perempuan tu, menghabiskan duit semua, tinggalkan saya dan anak-anak. Ustazah, ujian tu terlalu perit, Ustazah. Saya selalu bertanya, kenapa Allah buat begini, kenapa. Dan akhirnya saya datang ke rumah Allah ni. Saya bertanya, saya nak tahu kenapa. Lepas tu dia kata, Ustazah, kebetulan saya tak ingat masa tu saya berkongsi pasal tajuk apa, dan saya dapat jawapan, Ustaz. Saya dapat jawapan dalam kuliah yang dia duduk lebih kurang sejam tu kan. Sebab tu saya nampak duduk nangis. Allah menjawab kenapa. Lepas tu dia kata, Ustazah doakan saya nak hijrah. Saya nak ubah. Dan mungkin inilah caranya Allah memaksa saya kembali kepada dia. Dengan cara yang saya amat sakit. Saya kehilangan suami, kehilangan harta. Sebab tak bekerja, suami yang menanggung, hidup mewah dan sebagainya. Hidup dalam keadaan lalai dan sebagainya. Kan, tapi Allah ambil punca yang menyebabkan kehidupan saya begitu. Dan saya perlu bermula pada kosong. Saya percaya, Ustazah, insya-Allah Allah akan bantu saya. Allah tak akan tinggalkan saya. Saya pun menangis sama, saya kata, ya Allah ya Jabbar yang sedang memaksa puan untuk kembali kepadanya. Lalu dia kata, kalaulah Ustazah begini rasa sakitnya kan, bukan begini, dia kata walaupun sakit sangat ujian ini, namun Ustazah saya dah mula merasakan manisnya bila saya datang masjid, duduk di majlis ilmu. Manisnya saya mula pakai tudung dan saya mula nak solat. Dan ia ada sesuatu yang berbaloi. Maksudnya, subhanallah, seolahnya dia nak sebutkan ayat, dia bersyukur dengan ujian yang Allah beri itu, kerana nikmat lebih besar daripada nikmat dia memiliki suami, iaitu nikmat dia kenal Allah. Nikmat kenal Allah. Nikmat datang masjid, dia tertenang. Nikmat duduk di majlis ilmu. Nikmat bila mula nak solat. Sebab dia kata, selama ni hati saya walaupun nampak semua ada, hidup mewah senang, tapi hati saya tidak tenang. Tidak pernah saya rasa hati setenang ini. Yang mana saya mengalirkan air mata. Kalau sebelum ni menangis, mengalirkan air mata macam merayu dengan suami. Tapi saat ini saya menangis air mata yang rasa tenang sangat, dia kata. Tuan-tuan dan mata Allah sekalian, kalau itu baru kita kenal nama Allah ya Jabbar, yang maha memaksa. Allah apabila mencintai hamba-Nya akan paksa kita kembali kepada Allah. Kalau bukan dengan jalan nikmat membuatkan kita makin jauh, Allah berikan kita jalan ujian yang akhirnya kita mula merasakan dunia ini pahit. Kita mula mencari penawar yang hanya dimiliki dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan di mata Allah sekalian, nampaknya kita tak habis pun kupas tu. Nampak tak? Okey, encik suami kita pusing sini pula, masa dah habis. Kita adalah kuliah Riyadhus Salihin. Masya Allah, kalau bercerita ni, saya ni memang banyak cerita sebab ramai orang jumpa kan. Riyadhus Salihin siri yang ke-67. Ingat ya, kita akan sambung minggu depan. Sebab hari ni Khamis dah, esok hari Jumaat. Hari Jumaat kita ada kuliah ni. Okey, Riyadhus Salihin siri yang ke-67. Okey, ini adalah bab yang keempat, as-siddiq, iaitu benar, bersifat benar. Dan kita dah baca firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ini adalah perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita orang yang beriman, kita akan bagi perhatian. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Yang tu kita definisikan takwa itu apa tadi? Wa kunu ma'as sadiqin, dan beradalah bersama dengan orang-orang yang benar. Firman Allah surah At-Taubah ayat 119, yang mana kita definisikan apa itu takwa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Sayyidina Ali mendefinisikan takwa yang pertama al-khauf bijali, takut kepada Allah. Dan tuan-puan sekalian, siapa yang tak kenal Allah, dia akan takut dengan menjauhkan daripada Allah. Dia cubalah membentuk kefahaman yang salah supaya dia rasa dia tak akan terkena dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, dia kata tak apalah buat maksiat nanti taubat. Allah kan Maha menerima taubat. Allah yang Tawwab, Allah yang Afu, yang Maha Pemaaf, Allah yang Ghafar, yang Maha menerima pengampunan, yang Maha memberikan pengampunan. Tetapi bila dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Allah yang Maha Perkasa, yang Aziz, Allah yang Maha Hasib, yang Maha menghitung semuanya, Allah yang Maha membalas dan sebagainya, maka ketakutan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan pergi kepada apa? Kalau takut pada makhluk jauh. Betul tak? Takut pada makhluk kita akan menjauhkan. Tapi takut kepada Allah, kita akan dekat. Sebab kita tahu, dengan kita dekat kepada Allah, ketakutan kita akan hilang. Orang yang tak solat, hidup dengan ketakutan. Tapi bila dia start solat, Masya Allah, ketakutan yang ada dalam hati nurani semakin hilang. Tuan-puan di mata Allah sekalian, antara maksud takut kepada Allah yang lain, tak buat maksiat. Sebab apa? Bila dia buat maksiat, dia takut dengan maksiat itu menjarakkan hubungan dia dengan Allah. Jadi dia tak akan buat sesuatu yang boleh menjarakkan hubungan dengan Allah. Masya Allah. Kita kan contohlah kita takut. Kita bukan takut, kita bimbang. Bimbang pasal anak kita yang kecil. Sebab dia masih kecil. Kan? Kecil lagi, baru umur 2 tahun. Jadi macam mana kita nak hilangkan ketakutan, kebimbangan kita pasal keselamatan anak tu? Kan anak tu selalu duduk dengan kita. Selalu depan mata. Bila tak ada je depan mata, cari-cari. Mana Fatimah? Mana Fatimah? Kalau saya lah yang kecil tu kan, Fatimah umur 2 tahun. Fatimah mana Fatimah? Kalau yang lain tak nampak depan mata, okey. Subhanallah. Kita takkan buat sesuatu yang menjauhkan diri daripada Allah. Maksiat, begini-begini. Sebab takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketakutan kita itu, kita tak boleh jauh daripada Allah. Hilang ketakutan dengan dekat pada Allah, makin hilang. Tuan-puan di mata Allah sekalian, takut pada Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Solat, puasa, zakat, buat baik, semua itu mendekatkan kepada Allah. Jadi takut itu membawa masuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-amalu bitanzil, beramal. Sebab saya tak nak tangguh ni nanti ni. Beramal bitanzil. Al-amalu bitanzil, maksud dia dengan. Bitanzil ada 2, Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ustazah, ijma' ulama, qiyas semua tu ada di bawah ni. Itu pun termasuk juga. Cuma nak sebut beramal lah dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, selama mana kamu berpegang dengan keduanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi muslimin muslimat sekalian, ciri orang yang bertakwa kepada yang pertama, takut kepada Allah, makin dekat dengan Allah, takut azab Allah, inginkan syurga Allah. Okey, al-amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran dan hadis. Ar-ridha bil qalil, redalah. Redha bil qalil, bil ni dengan qalil, dengan sedikit. Masya Allah. Dengan sedikit. Ini ciri orang yang bertakwa, tuan-tuan sekalian. Redha bil qalil, redha dengan sedikit. Redha dengan banyak, senang tuan-tuan sekalian. Redha dengan banyak, saya redha dapat suami yang baik, saya redha. Itu senang tuan-tuan sekalian. Saya redha dengan Allah, Allah beri saya anak-anak yang baik. Itu tak susah, muslimin muslimat. Saya redha duit banyak dalam akaun, saya redha je, redha duit juta-juta. Nak redha dengan yang banyak tak susah, tapi nak redha dengan sedikit. Sedikit apa? Sedikit harta, sedikit makanan, sedikit kasih sayang. Ini payah. Subhanallah, tak dapat kasih sayang suami. Ustazah, suami saya sepanjang kahwin tak pernah sebut I love you. Tak pernah. Dia okey, pernah pukul? Tak pernah. Tapi tak pernah pukul. Dia okey Ustazah, tapi tak macam kurang-kurangnya hari lahir tak pernah bagi hadiah Ustazah. Tak pernah sentuh saya
Maksudnya nak pimpin tangan saya ke? Tak ada macam tu Ustazah. Nampak tak? Dia sedikit kasih sayang. Dia dapat kasih sayang sedikit. Maksud sedikit ni bukan harta sajalah. Sedikit kesihatan. Dia ada sakit. Jadi kesihatan dia tak dapat full. Ataupun banyak sakit. Sikit je dia dapat sihat. Saya Ustazah gini-gini. Ada seorang hamba Allah ni datang ke galeri saya dalam beberapa bulan yang lepas kan. Dia cerita, Ustazah, tolong doakan kawan saya ni. Saya kata, kenapa dengan kawan? Ustazah, memang hidup dia sangat berat ujian dia. Kawan padahalnya, tapi cerita ni menangis-nangis. Dia kata, kenapa dengan kawan puan tu? Dia kata, Ustazah, kawan saya ni mak ayah dia dah meninggal daripada dia kecil. Dia hanya ada adik-beradik sahaja. Maksudnya anak yatim piatu. Nampak tak? Bil qalil, redha dengan sedikit. Tak ada mak ayah. Kemudian Ustazah, dia okey masuk universiti apa semua. Dia diuji dengan kanser perut yang dia bukan kanser perut yang biasa, kanser perut yang kalau dekat Malaysia kes ini mungkin berapa lama baru ada. Bukan kanser perut normal tu. Ya, kanser perut ada jenis-jenis kanser perut pula lah kot kan. Yang mana Ustazah perutnya telah dibuang, lepas tu tinggal gini-gini. Kan? Lepas tu Ustazah bayangkan bila PKP adik-beradik tak boleh jaga, dia duduk seorang-seorang saja dalam keadaan dia berjalan kadang kena merangkak, memang kadang berhari-hari duduk terlentang, keadaan dia sangat lemah. Lepas tu dia cerita, Ustazah, baru ni dia masuk ICU. Kenapa? Dia terlupa yang dia sakit, yang mana tak boleh makan apa-apa kecuali dia susu tu lah kan, sebab perut dah tak ada, keadaan dia dah makin kritikal. Yang mana doktor kata dah tak ada harapan dan tak ada orang boleh bantu dia, tak kahwin apa, tak ada anak kan. Duduk sebatang kara. Lepas tu, kenapa boleh sampai ICU? Dia dulu Ustazah suka sangat, saya tak ingat apa, contoh cheesecake. Dia suka sangat cheesecake contoh ya, tapi bukan cheesecake saya tak ingat. Satu hari dia nak rasa sikit saja cheesecake tu. Dia makan sikit sebab dia teringin sangat nak rasa. Dia makan sikit saja Ustazah, tak banyak. Lepas saja dia makan, dia terus biru, dia terus sesak nafas, kan terus pergi hospital ICU. Kata Ustazah, saya sedih sangat. Dia masih ada keinginan nak rasa sikit makanan. Dia ada keinginan nak berjalan, nak bergerak. Semua tu tak mampu. Tapi dia seorang wanita yang sangat sabar. Dia update status yang positif. Kan dia cakap dengan saya, dia suruh gini. Saya kata, ya Allah, ujian dia tu, nak redha dengan sedikit tu bukan sikit. Sedikit yang terlalu banyak yang dia kena redha. Kesihatan yang sangat sikit, kasih sayang yang sangat sedikit, bahagian dunia yang sangat sedikit yang dia boleh teguk. Jadi tuan-puan sekalian, siapa yang diuji dengan sikit-sikit tu dan anda redha, maka anda ada ciri orang yang bertakwa. Dan yang keempat, al-isti'dadu bi yaumir rakhil, buat persiapan untuk hari akhirat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kenapa engkau banyak sedekah ni? Bawa untuk akhirat. Kalau orang yang tak fikir akhirat, dia simpan dalam bank. Banyak duit engkau dalam bank, engkau simpan. Saya standby nak bayar muka kereta. Okey, saya standby. Bukan salah buat benda tu, betul. Saya tak ada masalah. Memang okey je. Saya simpan duit, nanti hujung tahun nak pergi Korea. Contoh kan. Nampak tak, kita simpan untuk, tapi ada orang yang lebih bijak, dia nyimpan juga untuk dunia, tapi dia banyak juga dia simpanan akhirat, akaun akhirat. Duit kau mana pergi Aku ada nyimpan. Oh, kau nyimpan. Kau nyimpan bank mana? Kau tak ada masuk pelaburan? Tak, aku masuk pelaburan akhirat. Wow, ayat tu kan sentap. Saya masuk pelaburan akhirat. Saya simpan akaun mati. Wow, akaun mati? Yelah, lepas mati nak buka akaun mana? Kau dah ada akaun mati. Apa maksud kau ni? Nak buka kat mana akaun mati? Lepas kita mati, kita boleh buka akaun tu untuk kehidupan kita di dalam kubur. Kan? Dalam kubur esok kita boleh hidup selesa. Yang penting ada akaun kubur. Akaun kubur lah pula kan? Akaun kubur. Kau ni biar betul kan? Boleh masuk duit dalam akaun kubur. Sedekah, dia kata. Sedekah. Sedekatun jariah, sedekah. Kamu kena cari peluang wakaf, cari peluang sedekah. Kan? Yang kau beri tu tak dapat bukan untuk orang tu, untuk diri sendiri. Kau bagilah RM10,000, kau bagi RM10, nampak RM10, tapi bila tukar, convert kepada nilai. Kalau Malaysia ni kan, Ustaz, kita kan kalau Malaysia RM1, kalau Indonesia berapa ribu rupiah, berapa ratus rupiah. Tapi kalaulah duit RM10 kita sedekah, convert dia punya nilai tu
kepada akhirat dia jauh lebih banyak. Sebab Allah berfirman, sedekah yang kau berikan, infak yang kau berikan itu kan, Allah berfirman, dia jadi apa, bercambah kepada 7 bulir, dan setiap bulir itu bercambah pula kepada 100, dan bercambah sampai 70 kali ganda. Jadi nilai RM10 kita infak, dia pergi masuk ke akaun kubur, akaun akhirat, sedekah tu, dia bukan jadi RM10, tak tahu jadi berapa. Tapi kalau kita simpanlah dalam bank dekat Malaysia, 100,000, kita tunggulah lepas tahun dia naik sikit je. Dia naiklah 1,000 kot, tak tahulah kalau 100,000. Maksudnya ada naik tapi sikit. Tapi kalau kita terus nyimpan dalam akaun akhirat, dia punya naik bercambah tu terlalu banyak. Yang mana bila dalam kubur, kita dah tak boleh buka dah akaun CIMB ke, Maybank ke, Bank Islam ke, Bank Muamalat ke, RHB, tak boleh buka dah. Masa tu kita mula buka akaun kubur kita, akaun amal soleh kita, yang kita boleh nikmati di dalam alam barzah. Kuburan kita menjadi seumpama taman-taman syurga Allah. Okey tuan-puan sekalian, itulah ya, setakat itu perkongsian kita hari ini. Isti'adadu ini bersiap ataupun bersedia. Biyaumi dengan hari Ar-Rahil ni, Biyaumi Rahil, hari kiamat ataupun akhirat ataupun kematian kita. Kiamat kecil kan, kematian kita. Bersiap sedia dengan kematian. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan insya-Allah kita akan sambung pada Isnin minggu depan dalam kuliah Riyadhus Salihin. Wa kunu ma'as sadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Siapakah orang-orang yang benar? Kenapa Allah perintahkan kita kena duduk berkawan dengan orang-orang yang benar? Subhanallah, orang yang benar pada zahir dan juga pada batin. Kalau dia sebut, dia cakap begitu, begitulah yang dia buat. Jadi dengan kita berkawan bersama dengan orang benar, kita juga jadi orang yang benar, insya-Allah. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pagi esok. Dalam hari ni ada kuliah tak Ustaz? Tak ada. Kita akan bertemu esok insya-Allah dalam pukul 10, iaitu Aikim. Setelah Aikim esok insya-Allah saya akan membawakan tajuk air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, biasalah kita akan hilangkan sedikit webinar cara bijak Rasulullah mendidik keluarga, dan webinar ini tuan-tuan sekalian ditunda 2 minggu ke 13 Oktober. Confirm dah ditunda kerana insya-Allah pada minggu depan kami akan menunaikan umrah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bimbang tak sempat balik sebelum 13 Oktober sebab ada kuarantin dan sebagainya. Jadi kita tunda 2 minggu selepas, iaitu pada 13 Oktober 2021 insya-Allah. Cara bijak kita masih dalam perancangan, belum confirm lagi, dalam perancangan insya-Allah. Okey, tapi yang ni confirm kita tunda kepada 13 November hari Sabtu. Sebenarnya waktu masa tarikh semua tu tak adalah penting sangat sebab kita bukan program hadir. Ini alamanya tuan-puan sekalian. Jadi anda ambil slot, bukan semestinya anda wajib hadir pada hari itu. Anda boleh saja ni. InsyaAllah nampak webinar cara bijak Rasulullah. Panel pertama saya sendiri. Saya akan bawakan tajuk hebatnya Rasulullah dalam mendidik anak. Hebatnya Rasulullah dalam mendidik anak. Saya akan kongsikan 20 tip cara Rasulullah dalam pendidikan kepada anak-anak. Kan, bagaimana kita nak handle masalah anak suka menjawab, anak yang kita sebutkan degil, nak sebut pun tak sedap ya perkataan degil tu, anak yang malas nak solat, anak yang tak fokus belajar. InsyaAllah kita akan kupas. Kemudian Ustaz Muhammad Abdullah Amin akan bawakan tajuk teladan Nabi dalam mendidik permaisuri hati. Jadi insyaAllah cara Ustaz Abdul Amin akan berkongsi bagaimana nak didik isteri, bagaimana nak berhadapan dengan isteri yang mungkin ada masalah dari sudut akhlak, tanggungjawab dan sebagainya. Okey, kemudian Bondeno akan bawa tajuk parenting modern, gaya Rasulullah buat remaja. Bondeno akan kupas berkenaan dengan bagaimana kan untuk menghadapi cabaran remaja hari ini. Programnya adalah pukul 8.30 hingga pukul 4.30. Tapi tuan-puan jangan risau. Mungkin ada orang kata, Ustazah 13 November saya pergi holiday tu. Kan saya pergi Langkawi, saya pergi sana, saya pergi sini. Contohlah. Tuan-puan jangan bimbang. Masuk slot RM RM60 saja. Sebenarnya 5 slot. Ada slot ni. Anda tekan je dulu link. Nanti tengoklah apa yang ada. Tekan link, tengok kan. Ataupun nak daftar nanti gaji pun tak ada masalah. Setiap pemberian tuan-puan sekalian adalah satu infak. Sebenarnya dalam kita menjana dana. Bukan selalu buat program berbayar. Macam pagi-pagi ni tak ada berbayar apa.
Terima kasih kepada yang selalu bagi star. Star itu adalah satu bentuk infak tuan-puan dimati Allah sekalian kepada kelas orang kerja dakwah kerja amal. Jadi insya-Allah slot cinta Nabi, set cinta Nabi masih ada. Jangan lupa dapatkan set cinta Nabi. Siapa yang tak pernah Ustazah set cinta Nabi apa tu? Nanti pergi saja dekat page kita, ada iklan tentang set cinta Nabi. Kemudian begitu juga dengan ni, semua ada dekat page dan juga dekat Instagram. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin amin.